benarkah perkahwinan sesama jenis dibenarkan dalam Islam? Betul ke kaum Nabi Lut diazab bukan disebabkan LGBT, tetapi disebabkan mereka mengamalkan rogol, perkosa dan mereka tidak menghormati tetamu? Dan benarkah wujud puak-puak yang menggunakan ayat Al-Quran, menyelewengkan maksud ayat Al-Quran untuk menjustifikasikan LGBT? Semua tu dan banyak lagi kita akan bedah dalam sesi kali ini, insya-Allah. Membongkar penyelewengan tafsir oleh para pengamal LGBT. Okey. Buku ni ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Profesor Madya Dr. Mazlan bin Ibrahim dan Dr. Muhammad Izzuan bin Mat Yusof, terbitan PTS Publication. Alhamdulillah, selepas PBIKL 2023, Bu Sejen mendapat beberapa tawaran untuk buat peer review dengan beberapa rumah penerbitan. Untuk sesi kali ini, kita akan bedah buku daripada rumah penerbitan PTS Publication. Aku akan bedah buku tentang LGBT. Syazwan Azhar akan bedah buku tentang Habib. Nantikan, insya-Allah. Okey, buku yang aku pegang sekarang ni, dia berketebalan lebih kurang 295 muka surat. Dan buku ni buku yang dikategorikan macam separa ilmiah ataupun ilmiah lah. Aku akan katakan yang ni dia syarat dengan kajian, definisi dan sebagainya. Kita boleh klasifikasikan sebagai ilmiah. Tapi dia agak ringan, santai. Sebab kalau untuk aku secara peribadi, bila aku baca buku ni, dia banyak revision. Dia banyak ulang kaji. Ulang kaji tentang kisah Nabi Lut. Dan dia bagikan perincian-perincian yang mungkin aku tak tahu sebelum ni. Okay, dia mulakan dengan definisi. Sudah tentulah sebelum kita masuk kepada LGBT, kita kena tahu definisi LGBT itu apa dia. Dan kalau tengok dalam senarai kandungan, bab mula-mula lagi dia dah cerita apa itu LGBT. Dia habaq tentang orientasi seksual. Lepas tu dia bawa kepada apa itu LGBT menurut pandangan Islam, menurut pandangan Barat. Lepas tu dia masuk bab kedua, terus dia masuk ke tajuk. Buku ni dia tak tipu tajuk lah. Tajuk tu memang menggambarkan isi kandungan buku ni. Sebab dalam bab 2 dia terus masuk kepada penyelewengan tafsir pendukung LGBT Muslim. Dia habaq lah apa strategi agamawan LGBT. Masuk ke bab 3, dia bawa pasal ilmuwan Muslim pendukung LGBT. Dia bagi profil, dia bagi macam, dia bagi apa tulisan tu lah. Dia quote nama tokoh tu. Contohnya dia buat nama Amrin Jamal. Lepas tu dia letak satu QR code. Kita boleh scan QR code tu, dia akan bawa kita kepada artikel yang dimaksudkan. Dan dia habaq lah benda-benda yang dibawa oleh tokoh-tokoh yang dia sebutkan ni, apa yang salah. Contoh dia kata muka surat 37, bagi beliau, bagi ni saudara ni Amrin Jamal ni, dia kata bagi beliau perlakuan homoseksual bukanlah satu-satunya sebab umat Nabi Lut AS diazab oleh Allah SWT. Bahkan terdapat sebab-sebab lain, antaranya kerana keengganan umat Nabi Lut AS untuk menerima seruan untuk beriman kepada Allah. Okay, muka surat 39. Yang ni pandangan dikeluarkan oleh Scott Siraj Al-Haq Google kot nama dia. Dia kata justru kisah tersebut sebenarnya mengenai kaum Nabi Lut AS yang tidak melayan tetamu dengan mesra dan bersifat tamak berbanding apa yang digambarkan sebagai perlakuan seks. Bahagian ini adalah antara kekuatan buku ni, sebab selepas daripada buku ni menghimpunkan pandangan-pandangan songsang yang dikeluarkan oleh tokoh yang menyokong LGBT, dia bawa pula selepas beratur homoseksual dan perkahwinan menurut ilmuwan Muslim Barat. Dia bawa mai konsep azab apa semua, dia huraikan lagi lah. Dia huraikan lagi permasalahan-permasalahan yang akan dihuraikan dan kemudian akan dipatahkan hujah-hujah tu dengan pentafsiran mufassirin daripada beberapa tafsir yang muktabar. Antara yang sangat-sangat kerap dikot kat sini adalah tafsir Ibn Kathir, tafsir Fi Zilalil Quran karangan Said Qutb, dan tafsir Al-Maraghi dan sebagainya. Benda tu. Dan kita boleh nampak memang hujahan balas tu memang daripada tafsir yang muktabar. Yang ni sangat-sangat penting sebab kita nak detect salah tafsir tu dekat mana dan apakah tafsiran yang paling betul.
Apakah tafsiran yang betul nak dibandingkan dengan tafsiran yang menyeleweng yang dibawa oleh tokoh-tokoh tertentu yang cuba nak menjustifikasikan LGBT. Kita move kepada penyelewengan tafsir yang lebih jelas. Okey, muka surat 209, aku quote kat sini. Okey. Istilah ghairi ulil irbah. Okey. Salah seorang pendukung LGBT di Indonesia adalah An Anshori, iaitu aktivis jaringan Islam anti diskriminasi di Indonesia. Dalam program Jakarta Lawyers Club di saluran TV One yang ditayangkan pada 10 Februari 2016, N menyuarakan pembelaannya. Salah satu kenyataannya adalah berkaitan pemahaman bahawa seolah-olah Al-Quran membenarkan LGBT. Dia menyatakan bahawa Al-Quran menyebutkan istilah ghairi ulil irbah yang bermaksud lelaki yang tidak memiliki hasrat kepada perempuan. Selain N Anshori, Khairul Anwar yang menulis artikel di laman jaringan Islam liberal juga menggunakan istilah ghairi ulil irbah untuk menjustifikasikan keberadaan LGBT dalam Al-Quran. Istilah ghairi ulil irbah terdapat di dalam surah An-Nur ayat 31, dan penulis bagi terjemahan dekat sini. Okey. Dan penulis jawab terus. Dia kata keadaan tidak memiliki hasrat seksual terhadap perempuan, ghair ulil irbah, itu tidak boleh kemudiannya difahami bahawa para pelayan itu merupakan lelaki yang memiliki hasrat seksual kepada sesama lelaki. Hal ini kerana lelaki yang tidak berhasrat terhadap perempuan boleh disebabkan pelbagai faktor. Okey, dia macam ada yang gunakan istilah ni, menunggang istilah ni, dan mereka justifikasikan kata, boleh lah, maksudnya ada orang gay lah time ni, kiranya dibolehkan lah gay ni. Macam tu. Tapi tak, bukannya nak mengiyakan homoseksual. Ayat Al-Quran tu bukannya cerita pasal nak mengiyakan homoseksual, sebab ada banyak faktor lain yang menyebabkan seseorang tu jadi tak berminat kepada wanita, bukan disebabkan dia homoseksual. Yang tu. Dan banyak lagi yang dihuraikan dekat dalam buku ni. Dalam erti kata lain, akan membantah tafsiran salah yang dibawa oleh orang yang pro LGBT. Itu antara kekuatan buku ni lah yang aku boleh kata. Dan jelaslah. Okey, antara punca salah tafsir yang dinyatakan dekat dalam buku ni, okey, muka surat 208, contoh dia kata, menurut Az-Zahabi ataupun Al-Dahabi, dia jawab macam tu, kaedah pentafsiran yang banyak menyumbang kepada penyelewengan dalam mentafsirkan Al-Quran ialah tafsir bi'ar-ra'i. Antara faktor yang menyebabkan penyelewengan itu berlaku adalah seseorang itu terlalu meyakini kebenaran pada salah satu makna antara makna-makna yang ada, kemudian menggunakannya untuk menjelaskan lafaz-lafaz Al-Quran. Ini disebabkan oleh kecenderungan mufassir tersebut untuk mentafsirkan lafaz-lafaz tersebut berdasarkan makna yang dipegangnya itu, tanpa merujuk kepada penjelasan dan petunjuk yang terdapat dalam ayat Al-Quran tersebut. Bayangkan, kalau orang yang nak tafsirkan ayat Al-Quran, dia ada kecenderungan kepada LGBT ataupun dia setuju dengan LGBT. Itu antara punca kenapa penyelewengan tafsir ni akan berlaku. Okey. Itu poin yang seterusnya lah. Antara benda yang paling menarik dekat dalam buku ni adalah bila pada bab 8, 9 dan 10 disertakan kajian profil LGBT di Malaysia. Satu kajian dilakukan, satu temuduga dilakukan kepada 18 orang pengamal LGBT di Lembah Kelang, Selangor, Malaysia, dan jawapan-jawapan mereka tu dinyatakan dekat dalam buku ni. Mungkin tak semua, tapi dinyatakan dekat dalam buku ni, dan daripada jawapan-jawapan tu kita boleh belajar banyak benda. Sangat banyak yang kita boleh belajar daripada jawapan-jawapan mereka pada bab 8, 9 dan 10. Okey. Nyataan AZ ataupun AZ disokong oleh MAS daripada komuniti transgender Muslim. Saya terima anal sex sebagai sesuatu yang keji. Kita condemn perbuatan itu, tetapi tidak berhak menghukum dan meminggirkan orang itu. Ada banyak lagi jawapan-jawapan mereka yang bila kita baca kadang-kadang tu, mereka tak setuju juga. Mereka pun menolak juga benda ni. Contohnya macam mereka tolak perkahwinan sesama jenis sebab mereka kata dalam Quran memang tak bagi. Dan ada juga yang contohnya bila berbincang tentang diskriminasi, ada yang sebut kata ini pengamat LGBT. Dia kata memang perkahwinan sesama jenis tu tidak diterima di Malaysia,
dan ada yang tak open dengan sexuality masing-masing, tak openly kata aku gay ke, aku transgender ke apa benda tu, kira tak open. Dan ada yang persalahkan diri orang yang open sangat tu, sebab bila open bagi tahu kat orang kata gay, transgender ke apa semua, lah kali tak dapat kerja. Salah siapa? Salah orang yang bagi tahu tu lah. Jangan salahkan orang yang diskriminasi orang LGBT. Sebab orang LGBT tu yang terlalu open sangat bagi tahu kat orang yang dia ni LGBT. Macam tu. Tu antara benda yang menarik yang kita boleh baca dekat dalam buku ni. Dan kalau kita baca semua, kita boleh buat sedikit konklusi lah. Kita boleh buat sedikit konklusi daripada dapatan kajian daripada 18 orang ni. Konklusi dia kita boleh tengok. Yang ni konklusi aku sendirilah. Macam ni. LGBT di Malaysia tak boleh disamakan 100% dengan kaum Nabi Lut. Tak boleh. Tak sama, sebab LGBT di Malaysia ni kalau kita tengok, atau daripada jawapan 18 orang tu lah, LGBT 18 orang ni dekat Malaysia, dekat Lembah Kelang ni, mereka tak open tentang seksualiti mereka. Bukan macam geng Nabi Lut. Geng Nabi Lut mereka ni memang open. Mereka buat benda tu terang-terangan. Geng Nabi Lut memang open, depa tak sembunyi-sembunyi lah. Tapi LGBT yang ditemuduga ni, depa ni tak begitu open lah tentang seksualiti depa. Yang tu. Dan antara konklusi juga yang kita boleh buat selepas daripada tu, untuk orang LGBT jangan declare openly. Okey? Dan yang ketiga, masyarakat kena teruskan anti dengan LGBT. Bukannya suruh zalimi depa, tak. Anti dengan LGBT. Maksudnya tunjuk kata kita tak suka LGBT. Dan kita jangan amalkan dalam kehidupan kita. Sebab kalau orang tu sebab contohnya ada orang yang dia ni terlibat dengan LGBT, bila data masyarakat sekeliling ataupun sistem pendidikan di Malaysia ni memang tak meraihkan LGBT, yang tu secara langsung membendung dia daripada open tentang seksualiti dia. Kita menghalang dia secara kita tak sedar dengan budaya kita yang kuat tu. Lepas tu, kalau orang tu dah taubat, masyarakat kena open, kena terima, kena guide. Jangan ambil kesempatan. Jangan duk pulau dan sebagainya. Dan nombor 4, LGBT, kalau sendiri mereka ni sendiri decide kata mereka ni nak jadi LGBT dan mereka open dan mereka habaq canang satu dunia, lepas tu bila mereka apply kerja, orang tak mau terima. Itu salah hampa sendiri. Sebab hampa open sangat. Jangan duk kata ni diskriminasi dan sebagainya. Jangan. Dan tentang survey ataupun temuduga untuk 18 orang ni, aku berpandangan kalau boleh tingkatkan sample size lagi bagus. Walaupun aku tahu nak dapat sample size yang banyak tu agak susah. Mungkin aku sebab tajuk ni sensitif. Itu antara kelebihan ataupun antara kebaikan buku ni. Dan towards the end of this book, dia lebih kepada memberikan cadangan macam mana pengamal LGBT tu, apa benda yang mereka boleh buat untuk keluar daripada masalah ni. Orang ramai, apa fungsi orang ramai boleh buat untuk bantu pengamal LGBT, dan apa institut kerajaan boleh buat, kaunseling dan sebagainya. Yang tu antara cadangan-cadangan yang diberikan. Tapi cadangan tu aku rasa macam agak di permukaan lah. Cadangan tu tak terlalu mendalam dan tak terlalu terperinci. Jadi untuk satu buku yang menulis tentang LGBT, tentang penyelewengan tafsir Al-Quran untuk mengiyakan LGBT dan sebagainya, aku sangat-sangat raikan buku macam ni lah. Dan mudah-mudahan buku macam ni boleh dibanyakkan lagi supaya lebih banyak manfaat boleh disebarkan. Itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.